Okey dah. Kita tulis dah. Okey. So, pola dalam bentuk nombor tambah 6. Dalam bentuk perkataan menambah 6 pada nombor sebelumnya. Dalam ungkapan algebra. Okey. Dalam ungkapan algebra ni pula kita ada formula dia. Formula dia nombor pertama. Lepas tu pola. Lepas tu kena letak huruf N. N ni boleh ubah. Kita boleh tukar. Sebenarnya N kita boleh tukar lah huruf apa-apa. Tapi untuk soalan ni biasa kita guna N. Ungkapan algebra ni. Sesuai untuk pola. Okay. So, nombor pertama 6. Pola dia tambah 6. Lepas tu letak N. Di mana N tu sama dengan 0, 1, 2, 3. Okay, cikgu terpaksa guna kotak kat bawah ni. Tapi nanti, jadi kamu kena tulis juga. Sebab nanti cikgu nak padam balik. Nak guna kotak ni untuk soalan lain pula kan. Okay, so kita ambil balik 6 tambah 6 N. Kita nak tengok betul tak kita punya ungkapan algebra ni untuk pola. Untuk jujukan soalan pertama ni. So, N ni yang pertama, N kosong kan. Jadi, 6 tambah 6. N yang pertama kita letak ganti dengan kosong. So, jawapan dia berapa? 6 tambah 6 dalam kurungan kosong. Dapat? Dapat 6. Betul tak? Okey. Dapat 6 kan? Okay, 6 tu nombor yang pertama. Okey. Kita try nombor 1 pula. Kita masukkan nombor 1 dalam N. 6 tambah 6 dalam kurungan 1. Dapat berapa? 6 tambah 6 dalam kurungan 1. Dapat berapa? Dapat 12. So, jom kita tengok balik. Jujukan dekat atas. So, nombor yang kedua 12. Jadi betul lah tadi kan? Betul. Okay. Satu lagi. 6 tambah 6 dalam kurungan 2. Nombor seterusnya 2. Dapat berapa? 6 tambah 6 dalam kurungan 2. 6 darab 2, 12. 12 tambah 6, 18. Kita tengok nombor yang ketiga sepatutnya 18. Okey, betul. Okey. Jadi betul lah kita punya ungkapan algebra kita 6 tambah 6 N. Di mana N tu kita kena gantikan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 3 titik tu maksudnya infinity. Takkan kita nak tulis sampai infinity kan? Satu kertas tak habis. Kena tambah lagi satu kertas. Jadi untuk mengelakkan cara yang sia-sia, jadi kita buat 3 titik. Sebab kita tahulah. So dekat bawah ni pun kita buat 3 titik. Boleh? Cikgu tulis sampai 3. Kita boleh buat sampai 3. Cikgu tulis sampai 3 kan? 6 tambah 6 dalam kurungan 3 kita dapat 18 tambah 6. 18 tambah 6, 24. Lepas tu kita barulah letak 3 titik kat bawah dia. Okey? Tu ungkapan algebra. Menulis pola dalam ungkapan algebra. Ni pola dalam bentuk ada pemboleh ubah. So, dengan menggunakan ungkapan algebra ni, kita boleh tentukan nombor berapa-berapa yang kita nak. Contohlah, kamu nak tahu nombor yang ke-10. Nombor yang ke-10 nombor apa tiba-tiba kamu tanya. Nombor yang ke-10 nombor apa Okay, disebabkan kita punya nombor yang pertama adalah kosong. So, 10 tu kena ganti dengan 9. Kena tolak 1. Jadi, 6 tambah 6
ganti dengan 9. So, dapat berapa? Ini nombor yang ke-10. Kenapa cikgu tulis 10 tapi cikgu tulis kasih 9? Sebab kita start dengan kosong N kita. N kita start dengan kosong. Jadi kena nak masuk dalam formula, kena tolak 1. 10 tolak 1. Injak ke depan sikit lah. Okay, jadi nombor ke-10 berapa? Cuba kira Sat. 60. 60 eh? Betul 60. So, nombor yang ke-10 adalah nombor 60. Itu gunanya ungkapan algebra. Kita tak perlu tulis satu-satu. Tak payah tulis satu-satu kot macam tu kan. Okay, so settled nombor 1. Kita yang ni pula. Cari dia punya pola dulu. Apa dia punya pola? 1, 4, 7, 10, 13. Apa dia punya pola? Tambah 3. Okay, ikut formula yang cikgu bagi tadi. Okay, nombor pertama gabung dengan pola. Lepas tu N. Nombor pertama kita 1. Tambah pola kita 3. Tambah 3. N. Tu di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3, titik, titik, titik. So, sebenarnya jawapan akhir dia apa? Jawapan akhir yang ni je. Ungkapan algebra yang ni je yang kita nak. Tapi, cikgu nak kamu check balik. Check balik. Buat yang macam dekat bawah ni. Yang cikgu buat ni. Kamu gantikan N tu dengan 0, 1, 2, 3. Dapat tak nombor dalam rujukan ni? 1. Nombor pertama 1. Nombor kedua 4. 3, 7 dan seterusnya. Dapat tak? Dapat. Yang tu sama dengan tu, bukan tambah. N sama dengan 0, 1, 2, 3. Lepas tu kena letak titik-titik-titik kat belakang 3 tu. Sebab dia tak berhenti dekat 3. Sebenarnya dia ada sambah lagi. Lepas nombor 7 kan ada nombor 10. Kan? So kena ganti dengan, nak dapat 10 kena ganti dengan 4. Betul tak? Jadi jangan lupa titik-titik tu pun kena tulis. Boleh? Tulis dalam buku kamu. Okay? Kalau kita tambah 1 tambah 3, 0. Kita dapat 1. 1 tambah 3, 1. Kita dapat 4. 1 tambah 3, 2 dapat 7 dan sebagainya kat bawah tu. Hilang pula. Eh? Ah.
Okay, dapat. Boleh. Yang pasti kamu kena tahu dia punya pola. Okay, next. Okay, sekejap Aku padam ni. Okay, kamu boleh cari dia punya pola dulu untuk C. Cari dia punya pola dulu untuk C. Apa dia punya pola? Apa dia punya pola? Tolak 8. Tolak 8. Okey. So, kita punya ni, nombor pertama, gabung dengan pola. Lepas tu N kan? Okay, nombor pertama kita 18. Pola kita? Pola kita tolak 8 kan? Ambil je tolak 8. Lepas tu N. Di mana N ialah 1, 2, 3. Sorry. Kosong, tersilap. Kosong kena tulis Kosong, 1, 2, 3 dan sebagainya. Kosong, 1, 2, 3, titik, titik, titik. Ya, Izani. Baru baru dapat masuk. Okey, cikgu ulang balik ya. Okey. Kita tengok yang A. Okay. Kan tadi kamu punya apa? Kamu punya pola tadi. Bukan. Tadi kamu belajar tadi, kita nak tulis pola kan? Contohnya pola kita tambah 9, tambah 2, tolak 3, bahagi 6, bahagi 7, darab 6 dan sebagainya. Apa-apa operasilah yang sesuai. Okay. So, untuk cara ni, untuk yang ni, kita nak tulis pola tu dalam bentuk ungkapan algebra. Nak tulis ungkapan algebra, kamu kena tahu dia punya pola dulu. Pola dalam bentuk nombor dan perkataan. Okay, contoh, kamu tengok soalan A ni. So, rujukan nombor dia 6, 12, 18, 24. Izani boleh dengar? Boleh dengar tak? Izani tak ada. Lah, tak apalah. Internet dia tak apa nak cantik. Okay. Okay, Zina. Boleh faham? Boleh. Okay. Dina cuba check ni. Betul tak? Sequence dia. 16, 18, 10, 2, negatif 4, negatif 14, negatif 6, negatif 14. Betul tak?
Okay, betul tak? Rujukan nombor dia. 18, 10, 2, negatif 6, negatif 14. 18 tolak 8. Kita ganti kosong dulu. Dapat 18. 18 tolak 8 ganti dengan 1 dapat 10. Okey, samalah. Betul lah. 18 tolak 8 ganti 2 jadi 2. 18 tolak 8 ganti 3 pula. 18 tolak 24. 18 tolak 24 negatif 6. 18 tolak 8 4. 18 tolak 8 4 negatif 14. Dan seterusnya. Alright. Okay. Okay, jadi kamu settle buat yang tu. Okay, cuba tengok D. Kena pasti dia punya pola dulu. Apa dia punya pola? Yang ni dah buat dah tadi. Tadi dah buat dah tadi. Apa dia punya pola? Cuba ingat balik. Soalan D ni. Ingat. Ingat juga. Tambah 1/2. Okay, apa dalam ungkapan algebra ni? Ungkapan algebra. Cuba tulis dalam bentuk ungkapan algebra. Pola dia. Satu tambah 1/2 N. N 0,123. Okey, betul. Satu nombor pertama tambah 1/2 N. Di mana N sama dengan 0,123. Lepas tu titik, titik, titik. Betul? Macam tu lah. Senang kan? Okey, seterusnya. Senang je. Okey, E pula. Nak pasti dia punya pola dulu. Apa dia punya pola? Apa dia punya pola? Kena tambah, bukanlah. Kan? Tak boleh kena tambah sebab nombor dia berkurang. Kalau tolak, tolak pun macam sikit sangat nak tolak. So, kita kena bahagi. Kena bahagi berapa ni? Darab bukan? Kalau darab sepatutnya nombor tu makin besar. So, ni mesti kena bahagi. Cuba kena bahagi berapa? Cuba teka. Bahagi berapa? No, no, no. Bukan darab. Kena bahagi. 2560 bahagi 320. Kita teka dia punya perbezaan ni berapa? Untuk tahu dia punya perbezaan, kena bahagi juga. 8. So, kita kena bahagi 8. 2560 bagi 8, 320. 320 bahagi 8, dapat 40. Betul tak? Bahagi 8 dapat 40. 40 bahagi 8 dapat 5. Kan? So, pola dia kena bahagi 8. Okay, so guna balik apa yang cikgu bagi tahu tadi. Okay.
Nombor pertama, pola, lepas tu N. Okey, yang ni yang lain sikit. Ni lain sikit. Tadi tambah dengan tolak, N dia besar. Tambah dengan tolak, N dia besar. N dia sama saiz dengan nombor tu. Tapi untuk bahagi dengan darab, N kita kena kuasa. Kuasa N. N dia kecil. Sebab kalau N dia kecil tu maksudnya dia gandaan. Kalau 2 kuasa 2, gandaan 2. Kan? Dia macam 2 kena darab 2 tu banyak kali. Kalau 3 kuasa 3, 3 tu kena darab 3 kali. Kan darab kan. Dia punya operasi dia kena darab kan. Kalau terbalik kena bahagi. So, kalau darab dengan bahagi, dia gandaan yang berkali ganda. Kamu buat guna kuasa. Apa dia punya jawapan? 2560. Pola dia bahagi 8. Lepas tu N. N dia kena kecil. Kuasa N. Dia pola dia. Di mana N dia 0, 1, 2, 3, titik. N dia kena kecil Ini untuk bahagi dengan darab. Darab kita tak buat lagi. Tapi nanti soalan F nanti kena darab. Betul tak? Tak. Tak payah. Soalan F tak payah darab. Nantilah soalan yang seterusnya kena darab. Bahagi dengan darab kena kuasa. Boleh faham jom kita check. Betul ke tak? So, 2560 bahagi 8. N pertama kosong. Dapat tak? 2560. 2560 bahagi dengan 8 kuasa 1. Dapat berapa? 2560 bahagi 8 kuasa 1. 320. 2560 bahagi dengan 8 kuasa 2 pula. Dapat 40. Boleh tak buat kuasa tu? 2560 bahagi dengan 8 kuasa 3. 5. Dan seterusnya. Boleh? Boleh tak? Tak boleh nak buat simbol square root. Tak payah. Kalkulator kamu guna kalkulator apa? Sama dengan cikgu ke? Dia bukan square root. Square root yang bentuk macam rumah tu. Ini kuasa. Tu yang ada X tu. Gambar X. Nampak tak? Terbalik lah pula. Nampak tak? Ini square root. Square root yang macam rumah tu. Yang bentuk X ni. Bukan yang tu. Ni ada X kuasa 2. Kamu ambil yang kosong. Yang ada kotak tu. So, contohlah. Cikgu buat satu soalan. 2560 bagi 8 kuasa 3. Dia keluar macam ni. Kenapa dia terbalik cikgu buat mirror. Ya Allah, tutup balik. 2560 bagi 8 kuasa 3. Tu, nampak tak?
jawapan sekali nampak. 5 dan kosong bagi 8 kuasa 3. Jumpa tak kuasa? Kau punya ni macam ni ke? Bukan tak boleh buat kat laptop. Memanglah tak boleh buat kat laptop. Kalkulator kamu tak ada ke? Ada, aku nak kalkulator. Kenapa nak kena buat kat laptop? Dekat sekolah mana boleh bawa laptop? Guna cara senang lah. Cikgu ajar guna cara senang. Boleh buat tak? Kalau kuasa 2, oh, dia keluar kuasa 2. Kuasa 4 pun boleh buat. Kuasa 4 tu dah kecil sangat. Jadi dia keluar perpuluhan. Nampak tak? Jujukan ni tak semestinya sentiasa nombor bulat. Dia boleh jadi nombor perpuluhan. Sebab nombor perpuluhan pun still nombor juga. So boleh jadi kita punya yang kuasa 4 tu dia jadi 0.625. Kalau kamu terus bahagilah. 2560 bagi 8 kuasa 4 kita dapat 0.625. Dapat. Dia kena kamu sendiri cuba. Kalau kamu macam percaya 100% cikgu, memang tak ingat lah. Boleh. Dapat. Okay, Alhamdulillah. Alright, next question. Tenteren. Cuba buat yang ni. Settle tak lagi? Soalan tu. Dah settle ke belum? Dah eh? Dah, okay. Okay, cuba buat F. Kenapa sih dia punya pola? Apa-apa pola dulu. Nak buat apa-apa, pola dulu. Pola dia apa? Tolak 8. Cuba buat balik. Negatif 16. Tolak 8 dapat tak negatif 8? Dapat tak? Kalau tak dapat, try tambah pula. Dapat tak negatif 8? So yang mana satu? Kena tolak 8 ke tambah 8? Pola dia.
Negatif 16. Tambah 8. Kita kena tambah 8 lah pola dia. Perasan tak nombor tu dia meningkat? Negatif 16. Negatif 8. Lepas tu kosong. Itu 8, 16. Nombor dia kan meningkat. So, kena tambah lah. So, apa dia punya dalam kapal algebra? Negatif 16. Pola dia tambah 8. N. Di mana N dia adalah 0, 1, 2, 3. Titik, titik, titik. Itu jawapan dia. Ingat, kalau tambah dengan tolak, N dia besar. N dia sama saiz dengan dia punya nombor lah. Tapi kalau bahagi dengan darab, N dia kena kuasa. Okay? Boleh Ini jawapan dia. Tinggal macam ni pun dah okey dah. Ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita pergi ke bawah. Okey, boleh faham. Boleh faham? So, kita tengok yang bawah ni pula. Okay. Boleh? Tengok bawah ni. Ke kamu nak rehat sekejap? Ina? Hello? Nak teruskan ke kita rehat sekejap? Terus. Okay. So, tadi kan kita dah buat pola. Okay, dalam kapal algebra. Okay. Sekarang ni, kita nak tahu dia punya sebutan pula. Macam tadi, yang kamu kira 60 tadi tu. Kan? Mana dia? Oh lah, hilang. Dah padam dah terus. Dah padam dah tadi. Okay. So, kamu nak tahu sebutan kelima berapa? Nombor dia apa? So, kita ada beberapa cara lah. Yang pertama, cara dia cara terus. Maksudnya kamu kena cari satu-satu. Sebelum nak cari 5, kena cari 4 dulu. Nak cari 4, kena cari yang ketiga dulu. Cari ketiga, cari 2 dulu. Betul tak? Kira satu-satulah. Ataupun kamu buat yang ungkapan algebra tu dulu. Tu lagi cepat lah. Lagi cepat kalau nombor tu dia tanya sebutan yang besar-besar. Contoh, nyatakan sebutan yang ke 100. Takkan nak tulis sampai 100. Dia lambat lah. Kalau sikit-sikit tu tak apalah. Tulis terus kan. Tambah terus. Okey, apa-apa pun pola. Apa? Ni pola dia apa? Pola dia adalah terang lah kan. Tambah 5. Jadi sebutan pertama dia 5 lah. Sebutan kedua dia 10. Sebutan yang ketiga 15. Sebutan keempat 15 tambah 5 20. Sebutan yang kelima 20 tambah 5 25. Jadi sebutan kelima dia adalah 25. Kita nak tahu yang ni je. Boleh? Okay, ada satu cara lagi. Cara lagi satu, kita buat pola dia dulu. Okay.
So, cikgu nak kamu try dua-dua lah. So, kat Koko nanti, kalau nombor kecil-kecil tak apalah guna yang cara atas. Guna nombor besar-besar tu. Kita try yang cara bawah. So, kita buat dalam ungkapan algebra dulu. So, kita tahu pola dia tambah 5. Nombor pertama 5 kan? Okay, nombor pertama 5 tambah 5. And di mana and dia start dengan kosong. 1, 2, 3 dan seterusnya kan? So, kita extend lah. Kita buat lebih sikit. Okay. So, kita nak tahu T yang kelima. T yang kelima, kita kena ni T yang pertama. Ni T1. T1 kosong. T2, 1. T3, 2. T4, 3. T5, 4. So, kamu kena gantikan N tu dengan 4. Bukan 5. Dengan 4. Sebab kita punya formula ni sesuai dengan dia punya N dia kena tolak 1. Okay. So, untuk dapatkan T5, 5 tambah 5, N kita kena 4 sebab T5 dia 4. Dapat berapa? Dapat sama tak? Dapat 25. Sama kan? Okay. Itu jawapan dia. So, katalah cikgu nak minta kamu cari T yang ke-100. Cuba buat. Dapat berapa? T yang ke-100 berapa? T yang sebutan yang ke-100 berapa nilai dia? Guna cara yang bawah ni. Kalau T5, 5 kena tolak 1, N dia. 5 kena tolak 1 dapat 4. So, untuk 100, N dia berapa? N dia kena tolak 1 jugalah. 100 kena tolak 1 dapat 99. So, 5 kena tambah 5 dalam kurungan 99. Dapat berapa? Dapat 500. Betul. Boleh? Okay, boleh? Alright. Okay, cuba buat yang ni. Cari sebutan kelima. Kenapa dia sebut T? Kenapa tak sebut S? Dia sebut S kan? Sebutan S. T ni bahasa Inggeris. Dia sebut term. Term. Term tu sebutan. Kita ambil huruf T Nanti takut confuse dengan S. S tu maksudnya sum. Tambah. Jadi tak nak beza yang tak nak confuse yang tu. Jadi kita guna T So, apa T5? Guna cara klasik dulu. Cara tradisional. Cari T5 pula. Cari pola dia dulu lah. Cari dia punya pola dulu. Pola dia apa? Pola
Oh, ni, oh, ni. Kosong. Situ. Ya, dapat dah. Pola dia berapa? Kena kena tolak kan? Tolak berapa ni? Tolak 9. 47 tolak 9. 38 tolak 9. 29. Okey. Punya pola tolak 9. So, T5 kita. Sebutan kelima. Kita guna cara klasik dulu. Nanti kita guna cara Ibra pula. So, T5 berapa? 29 tolak 9. 20. Betul tak? 20 tolak 9. 11. Yang ni T1. 47 T1. T2 38. T3 29. So, kita kena buat lagi 2. 29 tolak 9. 20. 20 tolak 9. 11. So, T5 11. Bukan 20. Dapat. Cara klasik tak payah tolak. Cara klasik tak payah tolak. Sorry. Tak payah yang confuse tadi tu. Buat cara biasa je. Okay. Okay. Baru kita buat cara algebra So, apa ungkapan algebra dia? Nombor pertama, 47. Pola, tolak 9. Lepas tu, N. Di mana N dia adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. So, kita tahu N kosong sama dengan T dia 1. Yang ni T2. Yang ni T3. Yang ni T4. Yang ni T5. So, untuk dapatkan T5, okay, N dia kena tolak 1. Sorry, bukan N. 5 kena tolak 1. Hilang pula. Apa tadi? 47. Okay. Nak dapatkan ni T5. And dia 5 kena tolak 1. Kita dapat 4. So, 47 tolak 9 dalam kurungan 4. So, T5 dapat berapa? Dapat tak? Tolak 9N. Okay. Walaupun cikgu tahu kamu typo, tapi cikgu nak tegur juga Yang atas tu 47 tolak 9N. Bukan tolak N saja, kena tolak 9N. Perasan tak? Kamu typo kat situ. Okay? Alright. So, betul? Okay, cuba buat C. 2.08, 4.08. So, cari sebutan yang kelima.
Boleh tak kamu tolong gunakan ungkapan algebra terus? Boleh. Ungkapan algebra dia. So, tapi kena tahu pola dia dululah. Pola dia apa? Okey ke? Suara cikgu lagging ke? Okay, alright. Ini 4:11 . Okey, cari dia punya pola dulu. Lepas tu buat ungkapan algebra dia. Lepas tu cari T5. Ingat N kita adalah 5 tolak 1. 4 . Tapi cari dulu dia punya ungkapan algebra dia dulu. Okey, boleh buat. Okey, dah dapat dah. Pola dia tolak 2 ke? Bukan tambah 2. Ah, 2.08 kena tambah 2. Baru dapat 4.08 kan? Okey, jadi 2.08 tambah 2 N. Di mana N dia kena start kosong. 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Okay, so T5 berapa? T5 kita kena ganti N dia dengan 4 lah kan? 2.08 tambah 2 dalam kurungan 4. Berapa? Tukarkan jadi perpuluhan. Kalau kamu dapat jawapan dalam pecahan, tukar jadi perpuluhan. Dapat 10.08. Betul. Okay, boleh. Okay, next. Dah pasti dia punya pola. Lepas tu baru kita boleh buat ungkapan algebra. Lepas tu kita cari sebutan yang kelima. Okay. Okay, yang ni. Cuba buat yang ni. Dah pasti dia punya pola. Cari dia punya ungkapan algebra. Lepas tu cari T5. Dan kita mesti 5 tolak 1. Iaitu 4.
bahagi 2. 4 bahagi 2. Betul? Pola dia kena bahagi 2. Ungkapan algebra dia kena kuasa. Kan cikgu bagi tanda tadi kena kuasa kan. 144 bahagi 2 kuasa N. Right. Cuma tulis dalam komputer tu tak ada kuasa kan. So kena tulis macam ni. 144 slash 2 kuasa N. Perasan tak ada macam bentuk bumbung tu. Bentuk bucu tu. Ada tak? Kalau kat laptop ada kat nombor 6. Itu simbol kuasa. Okey, itu simbol indeks, simbol kuasa. So kalau nak tekan dalam kalkulator dia ada kan kuasa kan. Kalau nak tekan dalam laptop, tekan yang tu. Tak salah cikgu dalam kalkulator pun boleh. Kalkulator pun ada bentuk yang tu. Itu bentuk untuk simbol kuasa. Okey. So kita try 144 bahagi 2 and kita 4. Dapat berapa? Dapat berapa? 44 bahagi 2. Dapat tak? Sebutan kelima. Salah. Apa lagi sekali? 18. Kira tak dapat 18. Cuba kira lagi sekali. Kamu guna kalkulator kan? 2 kuasa 4 berapa? Cuba tekan. 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. Dapat berapa? Ah, 9. Jawapan dia 9. T5 tu 9. 2 kuasa 4, 16. 144 kena bahagi 16. Dapat 9. So, T5, 9. Okey, boleh. Ingat darab bahagi kuasa N. Tambah tolak N besar. N yang duduk bawah lah yang sama besar dia tu. Nombor biasa. Okey, buat yang ni pula. Ada 2 soalan lagi. Cikgu nak kamu try buat. Buat yang ni dulu. Kena pasti dia punya pola. Buat ungkapan algebra. Cari dia punya sebutan kelima. Ingat. N kita 5 tolak 1 sama dengan 4. Yang ni cikgu nak bagi extra lah. Kamu cari yang 100. 100. 95. 100 tadi dah buat dah. Darab 5. Okey. Pola darab 5. Ungkapan algebra. Darab 5. Ungkapan algebra.
4 darab 5 kuasa N. Betul. N sama dengan kosong. 1, 2, 3, 4. Titik. Okey, so T yang kelima. 4 darab 5 kuasa 4. And kita yang keempat kan? Dapat berapa? Dapat berapa? Hello? Ina ada tak? Apa sebutan yang kelima? Dua ribu 2.500. Betul. Okey. Boleh tak tolong cari T sebutan yang ke-95? Boleh tak? Banyak sangat ke? Banyak sangat lah. Dah tukar. Ambil 15 je. Besar sangat sebab kita pakai darab kan. Maaf. Dah ambil 15 je. Cari yang ke-15. Dapat tak? 15 mesti besar juga ni. Tapi tak apalah. Boleh, dapat tak? Okay, so N kita mestilah kena tolak dengan 1. 15 kita tolak 1. Jadi 4 darab dengan 5. Kuasa 14 kita akan dapat nombor yang sangat besar. Okay. 2441-406-2500. Nombor dia besar. Okay. Tapi kalau kamu guna calculator, dia akan jadi macam ni. Allah, tak nampak. Sat. Pasal tak? Jadi darab 2.441-406-25 darab 10 kuasa 10. Okey? Ini dalam bentuk piawai. Kamu kena gerakkan 10 kali tempat ke belakang. So jawapan dia tetap sama. Kalau kamu perasan nombor dia pun sama. 244 14 06 25 00 ataupun 25. Sama nombor dia. Okey? Kamu guna laptop Kamu kira guna laptop patutlah kamu boleh terus copy paste. Okey. Laptop dia punya ni besar. Okay, dia punya RAM dia besar, sistem dia besar, jadi dia boleh tulis nombor tu banyak. Calculator ni dia kecil. So, dia tak boleh tulis nombor macam laptop tulis. Dia akan tulis dalam bentuk perpuluhan. Okay. So, cuba buat F last soalan.
Cari dia punya pola. Papan algebra, cari yang T5. Apa dia punya pola? 1/5, 3/5, 1. Tambah 1. 1/5 tambah 1 dapat 3/5 tak? Cek balik. Dapat. Tambah 2. Try. Dapat tak 3/5? Tak dapat kan? Okey. Kalau nak tahu dia punya pola, kamu kena cari perbezaan dia dulu. Perbezaan. Perbezaan kena tolak kan? Apa-apa nombor lah. Apa-apa nombor. Kalau kamu nampak nombor tu meningkat ke, menurun ke apa ke, kamu buat cari perbezaan dulu. Apa beza nombor ni? Of course lah dia punya nombor kan? So beza dia, kamu kena cari dia punya distance. Kamu kena cari dia punya jarak. So nak cari jarak, satu je. Kena tolak. 3/5 tolak 1/5. Jadi berapa? Cari dia punya jarak. 0.4 ataupun 2/5. Okay? 2/5. Sebab ini dalam perpuluhan. Ni dalam pecahan. So kita bagi pola kita dalam pecahan lah. Jadi jarak dia adalah kena tambah 2/5. Faham? Jadi 3/5 nak jadi 1 tambah 2/5. Betul tak? So pola dia kena tambah 2/5. Tu apa dia punya ungkapan algebra dia? Nombor pertama, pola N. No. Ini tambah. Tambah bukan kuasa. Tambah kena tak payah kuasa. Bahagi dengan darab saja yang ada kuasa. So 1/5 tambah 2/5 N. Faham tak ni? Boleh beza tak ni? Tambah dengan tolak tak payah kuasa. N tu terus besar. Yang kuasa darab dengan bahagi je. Faham tak? Faham ke tak faham? Betul. Okey, cari sebutan yang kelima. Sebutan kelima, N kita berapa? N kita 4. Kan, betul tak? Jadi gantikan N dengan 4. Dapat berapa? 1/5 tambah 2/5 4. 0 sebutan pertama. 1 sebutan kedua. Satu 1.8. Alright. Yang ni dalam pecahan. Pecahan kita apa? 9/5. Dua-dua betul sebenarnya. Okey, itu sahaja. Ada apa-apa nak tanya tak?
Boleh faham? Ada. Okey, jadi cikgu recap balik Recap balik. Okey, yang pertama hari ni kita belajar macam mana nak tulis pola dalam bentuk ungkapan algebra. So nak tulis dalam bentuk ungkapan algebra kena tahu dia punya pola dulu. Okey, dah tahu pola, tak kisahlah pola dia apa pun, tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Kita kena buat tulis ungkapan algebra berdasarkan formula ni. Nombor pertama, lepas tu gabung dengan pola, lepas tu gabung dengan huruf N. Huruf N ni dia ada dua cara nak tulis. Kalau tambah dengan tolak, N dia N biasa. Okay, N tu biasa. N yang sama besar dengan nombor yang kita tulis lah. Tapi kalau darab dengan bahagi, N kita kena berada di atas. N kita kecil, kuasa. N kita kuasa Index number. Boleh? Apa dia? Tambah dengan tolak N kita biasa, nombor besar, N kita besar. Kalau darab dengan bahagi, N kita kuasa. Kecil. Okey? Boleh? Okay, lepas tu, kita buat apa? Kita cari sebutan yang kelima. Dia boleh jadi, boleh tanya kita sebutan ke-6, boleh jadi sebutan yang ke-100, apa-apalah. Okay, kita ada dua cara. Yang pertama, cara klasik, cara tradisional. Kamu kena kira satu-satu. Untuk nombor yang sedikit, contohnya sebutan kelima, senang. Sekejap je cari. Tapi kalau dia tugaskan untuk kita cari sebutan yang ke-100, dia ambil masa yang lama. Jadi kita ada cara yang kedua, guna ungkapan algebra. Okay, pola kita guna ungkapan algebra. Yang pertama kali, kena tahu dia punya pola, baru buat dia punya ungkapan algebra. Okay, so untuk N kita, N dalam ungkapan algebra ada N. N kita kena tolak satu. Jadi sebutan kita, contoh sebutan kita, sebutan yang kelima, 5 kena tolak satu. So N kita 4. Kalau sebutan yang ke-100, 100 kena tolak 1. So N kita 99. Barulah boleh ganti dalam ungkapan algebra kita. Boleh faham? Dapat? Boleh? Dapat. Okey, Alhamdulillah. So homework. Dah homework ke? Okay, homework dia kamu boleh tengok soalan I. Soalan ni. Soalan ni dia terbalik. Dia suruh kita cari nombor yang keberapa. Contohnya yang ni nombor dia 37. Nombor 37 ni dalam jujukan ni nombor yang keberapa? Sebutan yang keberapa? So kamu kena fikir secara terbalik pula. Daripada yang atas tadi. Nanti try buat Gunalah cara tradisional pun tak apa. Jadi kamu tahu dia punya sebutan dia yang keberapa. Okay? Okay, itu saja. So yang ni homework Try buat A, B, C. Lepas tu buat yang ni J. Yang J ni senang je. Tak rugi pun kalau kamu buat. Okay? Lagi satu muka surat. Itu saja. Okay, boleh buka kamera tak?